Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Aslina binti Wahab di 106065. Tajuk kertas konsep saya ialah perubahan gaya kepimpinan guru besar kepada amalan gaya kepimpinan distributif dalam meningkatkan tahap komitmen dan juga motivasi guru. Berdasarkan abstrak, tujuan kertas konsep ini adalah berkaitan dengan pengaruh perubahan dalam gaya kepimpinan guru besar pada amalan gaya kepimpinan distributif dalam meningkatkan tahap komitmen dan motivasi guru. Hasil dapatan didapati bahawa kerjasama, tanggungjawab, nilai dan kepercayaan merupakan dimensi kepada kepimpinan distributif dan ia mempunyai hubungan yang signifikan dengan dimensi matlamat peribadi dalam komitmen guru untuk berubah. Dapati juga bahawa kepimpinan distributif ini juga dapat meningkatkan aspek motivasi. Untuk bahagian implikasi organisasi, pemantapan hubungan interpersonal antara pengetua guru besar dan guru. Implikasi dasar ialah kepimpinan adalah secara berpasukan, di mana ia akan mencapai misi dan visi sekolah seiring dengan program transformasi pendidikan abad ke-21. Untuk implikasi latihan, ia merupakan resolusi kepada penyelesaian masalah dan dapat mengurangkan tekanan kerja guru. Untuk bahagian kesimpulan, didapati bahawa gaya kepimpinan pendidikan akan mempengaruhi dan memacu perubahan dalam pelbagai pembaharuan di sekolah. Dengan itu, sistem pendidikan sepatutnya bersedia untuk melaksanakan apa yang telah dirancangkan, iaitu menganjak ke arah kepimpinan distributif. Perlunya perubahan dalam gaya kepimpinan guru besar bagi meningkatkan lagi motivasi dan komitmen guru seiring dengan perubahan dari zaman industri kepada zaman pengetahuan. Menurut Berson dan Bruce 2004, didapati bahawa kepimpinan yang diamalkan oleh pengurus dalam organisasi merupakan faktor yang akan memberi kesan kepada motivasi, kreativiti, kepuasan kerja dan kejayaan organisasi. Dengan itu, gaya kepimpinan pengetua akan dapat meningkatkan tahap motivasi guru, seterusnya memberi kejayaan kepada pihak sekolah. Perubahan gaya kepimpinan dalam memotivasikan guru, didapati kepimpinan pengetua adalah elemen yang penting dalam memberi komitmen dan memotivasikan guru-guru dan juga membantu melaksanakan perubahan secara berkesan ke arah kecemerlangan institusi pendidikan. Daripada kajian lepas menunjukkan kepimpinan transformational dapat mempengaruhi komitmen guru untuk berubah. Namun begitu, terdapat pertikaian bahawa adalah sukar bagi pemimpin sekolah untuk mengurus sesebuah sekolah, terutamanya yang berkapasiti besar secara individu. Maka dengan itu, menurut Hulfia dan DeVos 2009, pemimpin sekolah perlu mengagihkan kuasa mereka dengan guru-guru sama ada yang berportfolio atau tidak berportfolio. Dalam aspek kepimpinan distributif ini, ia diutamakan dalam anjakan kelima PPPM 2013 hingga 2025. Model yang dipilih ialah model kuarter 8 langkah, di mana terdapat 8 langkah perubahan. Langkah yang pertama ialah mewujudkan kesedaran untuk berubah. Seterusnya, membentuk pasukan yang kuat, membina visi, menyebarkan visi perubahan. Langkah seterusnya, menurunkan kuasa kepada warga organisasi. Dan langkah yang keenam, membentuk kejayaan jangka pendek. Seterusnya, mengukuhkan penambahbaikan. Dan akhir sekali ialah fasa untuk membudayakan perubahan. Manakala teori yang dipilih pula ialah teori perubahan force field analisis 1951, di mana ia merupakan penambahbaikan daripada teori Kelvin, di mana terdapat 3 langkah yang diambil untuk mengelola perubahan, iaitu fasa yang pertama, fasa unfreezing, yang merupakan proses penyedaran tentang perlunya kepada perubahan. Fasa changing iaitu langkah berupa tindakan baik untuk memperkuat driving
forces maupun untuk memperlemah resistances. Dan fasa yang terakhir ialah fasa refreezing, iaitu membawa kembali organisasi kepada keseimbangan yang baru. Terdapat banyak kajian menyatakan bahawa kepimpinan dan amalan gaya kepimpinan di kalangan pengetua akan mempengaruhi dan memainkan peranan yang signifikan dengan motivasi guru. Terdapat juga kajian yang mendapati bahawa kepimpinan distributif akan membawa perubahan kepada persekitaran sekolah, iaitu menurut Brick dan Schneider. Manakala menurut Spillane dan Elmore, kepimpinan distributif akan memberi kesan ke atas persekitaran sekolah, dan seterusnya persekitaran sekolah akan menunjukkan hubungan yang signifikan dan positif dengan komitmen guru untuk berubah. Menurut kajian Khairuddin dan Salisu pula, yang menyokong dapatan Hulfia 2009 dan 2011, kepimpinan distributif mempunyai hubungan yang signifikan tinggi dengan komitmen guru terhadap organisasi. Kajian daripada Nguyen 2013 juga mendapati bahawa terdapatnya hubungan yang signifikan antara kepimpinan distributif dan komitmen guru terhadap organisasi, manakala dalam konteks sekolah di Malaysia, melalui kajian Zuraida Siti Nur Yahya 2015, yang turut menyokong bahawa hubungan signifikan antara kepimpinan distributif ini dengan persekitaran sekolah, mana kajian yang dilakukan adalah di sekolah menengah kebangsaan Zon Utara Semenanjung Malaysia. Dapatan kajian berdasarkan daripada kajian didapati bahawa kerjasama, tanggungjawab dan kebertanggungjawapan, nilai dan kepercayaan yang merupakan dimensi kepada kepimpinan distributif mempunyai hubungan yang signifikan dengan matlamat peribadi dan komitmen guru untuk berubah. Dapatan ini mengesahkan hasil pendidikan lain seperti penyelidikan LIA 2015, Leadwood 2009, dan mendapati bahawa penetapan matlamat kolaboratif ini membantu guru untuk memahami matlamat organisasi dengan jelas dan menggabungkan matlamat organisasi dan peribadi. Sekolah yang menetapkan matlamat ini meningkatkan keyakinan kepada guru-guru untuk berubah selaras dengan penemuan DeVos 2010. Kajian juga mendapati bahawa kesan langsung kepimpinan yang teragih ialah pada keupayaan guru untuk berubah, di mana kepimpinan distributif mempunyai kolaborasi sehingga mempengaruhi secara langsung kepada motivasi guru. Keadaan ini ditunjukkan melalui apabila kepimpinan meningkat, usaha kolaborasi guru turut meningkat, rasa keberkesanan diri dan juga mewujudkan kepuasan kerja. Begitu juga kecenderungan untuk menginternalisasi tujuan sekolah sebagai tujuan peribadi, dan ini seterusnya akan memberi kesan positif terhadap keupayaan guru untuk berubah. Sebahagian isu-isu berkaitan kepimpinan distributif di Malaysia. Isu yang pertama ialah ciri-ciri profesionalisme. Inovasi serta kreativiti guru adalah dinafikan. Menurut Razali 1993, mendapati tugas seorang guru adalah melaksanakan segala keputusan yang dibuat oleh guru besar tanpa menyoalnya. Dan ini menyebabkan penyertaan guru ini dalam membuat keputusan adalah dinafikan. Bagi isu yang kedua ialah sistem di Malaysia kurang profesional dan harus disemak semula. Berdasarkan kajian didapati bahawa sistem pendidikan di Malaysia adalah kurang profesional dan haruslah disemak semula. Kekurangan ini menyebabkan guru besar dan guru dihimpit dan dikongkong oleh banyak prosedur oleh pihak atasan. Bagi isu yang ketiga ialah segelintir guru besar di Malaysia adalah kurang profesional dalam pentadbiran dan pendekatan yang diamalkan, di mana segelintir guru besar di Malaysia kurang profesional, dan ini akan menyebabkan mereka tidak berupaya untuk mentadbir sekolah secara berkesan dan seterusnya akan mengakibatkan kepada kemerosotan prestasi sekolah dari segi akademik maupun bukan akademik.
Untuk bahagian implikasi kepimpinan distributif ini pula ialah akan mewujudkan kerjasama secara berpasukan di mana kepimpinan secara berpasukan ini akan melibatkan pelibatan secara bersama yang seterusnya memberi impak positif untuk mencapai visi dan misi sekolah ke arah kecemerlangan. Implikasi yang kedua pula ialah tentang peningkatan prestasi, akan mengukuhkan lagi hubungan interpersonal antara PGB dan guru, di mana pemimpin yang bersikap kompeten ini iaitu rela dan sedia mengagihkan tugas, seterusnya akan juga melahirkan guru-guru yang bersifat kompeten dan berasa bebas untuk melaksanakan tugas seiring dengan program transformasi pendidikan abad ke-21. Kepimpinan distributif ini juga dijangka akan mengurangkan tekanan kerja di mana kepimpinan adalah bersifat lebih anjal terhadap agihan tugas dan akan memberikan ruang kelegaan, dan sikap ini saling kebergantungan ini akan memupuk kepada amalan kerjasama dan ia merupakan resolusi kepada penyelesaian masalah. Kesimpulannya, didapati bahawa kepimpinan guru besar berdasarkan amalan yang diamalkan yang lebih bersifat fleksibel dan bercorak pengungsian adalah perlu diamalkan agar dapat menyuntik semangat dan motivasi kepada guru-guru untuk menjadi lebih efektif dalam pengajaran dalam usaha untuk meningkatkan keberhasilan murid. Kejayaan guru besar dalam mengaplikasikan gaya kepimpinan yang sesuai seperti kepimpinan distributif akan membantu guru berada dalam tahap motivasi yang tinggi dan seterusnya akan memberi impak terhadap pelaksanaan tugas guru yang lebih efektif. Sekian, terima kasih.